Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, hari ini cikgu akan sambung bab 11, subtopik 11.2 iaitu graf gerakan linear. Okay, graf gerakan linear digunakan untuk menyampaikan maklumat dan data tentang suatu gerakan. Kita dapat dua jenis graf gerakan linear yang perlu kamu tahu iaitu graf sesarang masa dan graf had laju masa. Okay, kita lihat dulu tentang graf sesaran masa. Okay, graf sesaran masa digunakan untuk menunjukkan sesaran suatu objek yang bergerak berubah dengan masa. Okay, Raja 11.13 menunjukkan graf sesaran masa bagi penggerakan seorang budak lelaki. Okay, setiap garis lurus ataupun garis linear mempunyai tafsirannya yang tersendiri. Okay, kita akan lihat satu persatu. Okay, bermula dengan garis OA. Okay, garis OA, keserunan OA adalah positif dan seragam. Okay, di mana had lajunya adalah seragam. Iaitu budak itu bergerak 50 meter dari titik permulaan dengan had laju yang seragam. Okay, keserunan AB. Bagi garis AB, keserunan AB adalah sifar, had lajunya adalah sifar dan budak itu berada dalam keadaan rehat dari saat kedua hingga saat ke-8. Sekarang kita lihat garis BC. Keserunan BC adalah positif dan seragam. Had lajunya adalah seragam di mana budak itu bergerak sejauh 50 meter dengan had laju seragam. Bagi garis CD, keserunan CD adalah negatif dan seragam. Had lajunya adalah negatif dan seragam iaitu bergerak dalam arah yang bertentangan. Budak itu berpatah balik sejauh 100 meter ke titik permulaan dengan had laju yang seragam. Okay, seterusnya kita akan lihat jenis graf gerakan linear yang kedua iaitu graf had laju masa. Okay, graf had laju masa ataupun graf had laju melawan masa membolehkan sesaran, had laju dan pecutan sesuatu objek yang bergerak itu ditentukan. Graf had laju melawan masa di bawah menunjukkan gerakan sebuah motosikal yang mula bergerak dari titik O. Okay. Setiap garis lurus menghuraikan gerakan yang dihasilkan oleh motosikal tersebut. Okay, kita akan lihat tafsiran satu persatu bagi garis lurus tersebut. Okay, bermula dengan garis OA. Di mana keserunan OA adalah positif dan seragam. Okay, bermakna had laju motosikal bertambah secara seragam. Pecutan berlaku iaitu pecutan motosikal adalah seragam. Okay, bagi garis AB, keserunan AB adalah sifar. Okay, dari segi had laju motosikal adalah mala. Apa yang berlaku dari segi pecutannya? Pecutan motosikal adalah sifar. Okay. Bagi garis BC. Bagi garis BC, keserunan BC adalah negatif dan seragam. Had laju motosikal berkurang secara seragam. Motosikal bergerak dengan pecutan negatif atau nyah pecutan seragam. Okay, bagi garis CD, keserunan CD adalah sifar. Okay, had laju motosikal adalah sifar dan pecutan motosikal adalah
sifar. Okey, satu perkara yang perlu pelajar ketahui ialah bagi graf had laju masa, luas di bawah graf had laju masa merupakan sesaran. Manakala kecerunan graf had laju masa merupakan pecutannya. Kita akan lihat contoh pengiraan. Untuk memahami lebih jelas lagi tentang graf gerakan linear ini. Sekarang ni kita akan lihat contoh menyelesaikan masalah numerikal berdasarkan graf gerakan linear. Graf di bawah menunjukkan gerakan linear sebuah kereta mainan kawalan jauh. Soalannya ialah, berapakah sesaran kereta mainan itu selepas 4 saat yang pertama? Yang kedua, berapakah had laju kereta mainan itu dari masa 3 hingga 5 saat? Sekarang kita akan lihat penyelesaiannya. Sesaran daripada graf pada 4 saat yang pertama. Ini masanya 4 saat. Jadi pada masa 4 saat, sesarannya adalah 6. Jadi sesaran adalah 6 meter. B. Berapakah had laju kereta mainan itu dari masa 3 hingga 5 saat? Had laju merupakan, untuk mengira had laju merupakan kecerunan graf sesaran masa. Macam mana kita nak dapatkan kecerunan graf ini? Kita dapati untuk mengira kecerunan graf, kita perlu faham ini adalah garisan yang kita perlu tafsirkan dari masa saat 3 hingga saat 5. Ini adalah garis lurusnya. Dan untuk mengira kecerunan, kita perlu faham konsep bentuk segi 3. Jadi menggunakan formula kecerunan melibatkan koordinat antara dua titik. Kat mana dua titik itu? Di sini. Ini adalah titiknya adalah 3, 4. Titik yang koordinat yang kedua adalah 5, 4. Jadi ingat balik formula untuk kecerunan graf. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1.
So kita boleh labelkan untuk X1 merupakan koordinat pertama. Koordinat kedua dilabelkan sebagai 2. So X1, Y1, X2, Y2. Jadi Y2 tolak Y1 bermakna 8 tolak 4, 8 tolak 4, X2 tolak X1, 5 tolak 3. Jadi 8 tolak 4, 4, 5 tolak 3 adalah 2. Jadi had lajunya adalah 2 meter per saat. Kita lihat lagi contoh soalan yang kedua. Graf di bawah menunjukkan gerakan sebuah motosikal di sepanjang lintas yang lurus. Berapakah sesaran motosikal itu selepas 4 saat? B. Berapakah had laju motosikal itu dari 6 saat hingga 12 saat? Berdasarkan graf, pada selepas 4 saat. Jadi kita rujuk kepada masa pada 4 saat. Kita buat kaedah mencari apabila masa 4 sesarannya ialah 15 meter. Untuk menentukan had laju, kita perlu mengira ataupun menentukan keseluruhan graf. Had laju bersamaan dengan keseluruhan graf sesaran masa. Kita perlu kira berapakah had laju motosikal itu dari masa 6 hingga 12 saat. So sekarang ni kita rujuk kepada graf gerakan linear. 6 hingga 12. Ini adalah garis lurus yang kita perlu tafsirkan. Kita dapat buat bentuk sebuah segitiga. Jadi ini adalah, kita kenal pasti ini adalah titik yang pertama dan ini adalah titik yang kedua. Titik pertama, bacaannya ialah 6, 15. Titik kedua 12 sifar. Kita tentukan, kita labelkan X1, Y1, X2, Y2. Jadi had laju motosikal, kita menggunakan formula kecerunan. Y2 tolak Y1, 0 tolak 15. X2 tolak X1, 12 tolak 6. Kita akan dapat nilai yang negatif. Negatif 2.5 meter per saat. Apakah maksud tanda negatif? Cuba kita lihat balik, ingat balik. Bagi graf sesaran masa, had laju yang negatif bermaksud dia bergerak pada arah yang bertentangan. Jadi bermaksud motosikal, gerakan motosikal ini dia berpatah balik ke titik permulaan dengan had laju yang seragam. Cikgu teruskan lagi. Kita analisis. Untuk contoh soalan graf had laju masa.
Okey, kita analisis soalan. Okey. Penggerakan si biji bola boleh diwakili oleh bentuk graf yang di bawah. Okey, soalannya. Berapakah sesaran yang dilalui oleh bola itu bagi 4 saat yang pertama? Okey, bagi 4 saat yang pertama. Okey, kita perlu faham bahawa ingat, okey, bagi graf had laju masa, untuk mengira sesaran adalah luas di bawah graf had laju masa. Okey. Jadi, kita dapati, okey. Okey, 4 saat yang pertama, kita dapat bentuk apa? Okey, ini garisannya. Okey, dan ini adalah luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf, kita dapat bentuk sebuah segi 4 tepat. Okey, formula bagi luas segi 4 tepat, panjang darab lebar. Jadi 4, panjang 4, lebar 1. Jadi 4 darab 1. 4 saat darab nilai 1 ni merupakan nilai had laju, 1 meter per saat. Okey, jadi kita dapati sesaran ni merupakan unit ni adalah meter. Okey, jadi kita dapat 4 meter. Okey, tentukan pecutan bola tersebut dari masa 8 hingga 12 saat. Okey, 8 hingga 12 saat. Okey, untuk mengira pecutan, okey, bagi graf had laju masa, okey, pelajar perlu menentukan kecerunan graf had laju masa. Okey, maksudnya, okey, kamu perlu membentuk sebuah segitiga untuk mendapatkan nilai kecerunannya. Okey, jadi dari ini 8 hingga 12. Ini adalah garisan dia. Dan kita boleh buat bentuk segitiga. Okey, kita dapatkan bentuk segitiga merupakan konsep untuk kita kira kecerunan. Okey, jadi ini adalah titik yang kita kendaki. Okey, so titik pertama adalah 8, 3. Titik kedua adalah 12 sifar. Okey. So, kecerunan graf, kita guna formula melibatkan dua titik. So, kita labelkan dulu X1, Y1, X2, Y2. Okey. So, ingat balik formula. Okey, kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So, Y2, sifar, sifar tolak 3 bahagi X2 tolak X1, 12 tolak 8. Okey. Jadi, pecutannya adalah nilai negatif 0.75 meter per saat. Okey, bagi graf had laju masa, nilai negatif menunjukkan pergerakan bola itu, dia bergerak dengan pecutan yang negatif ataupun nyah pecutan seragam. Kita lihat soalan yang kedua, contoh. Graf had laju masa di bawah menunjukkan pergerakan sebuah motosikal. Tentukan had laju apabila masa sama dengan 4 saat. Yang pertama. Yang kedua, masa sama dengan 8 saat. Daripada graf kita boleh rujuk nilai had laju. Had laju pada masa 4 saat.
Okey, 4 saat. So, kita boleh rujuk nilai had laju dia apabila masa 4 saat, had lajunya ialah 10 meter per saat. Okey, manakala apabila masa sama dengan 8 saat, 8 saat, had lajunya ialah 15 meter per saat. Okey. Kaedah yang cikgu sedang tunjukkan ini, okey, untuk kita menentukan ya nilai had laju ni kita sebut interpolasi. Okey. Seterusnya, okey, B. Cari sasaran, okey, cari sasaran pada selang masa 0 hingga 10 saat. Okey, ini adalah untuk mengira sasaran. Okey, kalau kita lihat ya konsep bagi graf had laju masa, untuk kita mengira sasaran adalah luas di bawah graf had laju masa. Okey, masa di antara 0 hingga 10 saat. Okey. Okey, 0 hingga 10 saat. Ini adalah graf dia. Okey. Garis lurus pertama. Okey. Daripada masa 0 hingga 6 dan 6 hingga 10. Okey. Kemudian kita lihat luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf kita dapati ada bentuk sebuah segitiga yang pertama dan yang kedua adalah luas sebuah segi empat tepat. Okey, jadi gunakan formula luas segitiga tambah luas segi empat tepat. Okey, formula luas segitiga. Okey, 1/2 darab tapak. Okey, tapak 6. Okey, 6 saat. Darab dengan tinggi. Tinggi adalah 15. Tambah dengan luas segi empat tepat. Luas segi empat panjang darab lebar. Okey, panjang darab lebar 10. Okey, kita perlu dapatkan berapa ya dia punya lebar ni. Okey, segi empat tepat ni bermakna 10 tolak 6. Okey. Maksudnya 4. Okey, darab dengan panjangnya segi empat tepat ni adalah 15. Okey, 15. So, jadi kita kira dan kita dapati nilainya adalah 105 meter. Jadi untuk hari ini pelajar perlu lengkapkan latihan di modul modul proses sains muka surat 123 dan 124. 124. Jadi inilah ya yang telah kamu belajar pada hari ini. Mari kita lihat ya praktis formatif ini 11.2. Untuk kamu ingat kembali apa yang telah kamu pelajari pada hari ini. Dan ini adalah sebagai kesimpulan ya apa yang kamu belajar tentang graf gerakan linear. Soalan pertama, apakah yang diwakili oleh kecerunan graf dalam graf had laju masa? Cuba ingat balik. Apakah yang kamu telah pelajari? Bagi graf had laju masa, nilai kecerunan adalah untuk mengira had laju ya. Laju. Yang kedua, apakah yang diwakili oleh luas di bawah graf dalam graf had laju masa?
graf dalam had laju masa, luas di bawah graf dalam had laju masa adalah untuk kita mengira sesaran. Okey, satu lagi. Okey, kesimpulan yang ketiga ialah bagi graf had laju masa, untuk mengira pecutan, kita perlu kira atau tentukan keseluruhan graf had laju masa. Okey, jadi setakat ini dulu pembelajaran untuk hari ini. Okey, nanti kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Okey, cikgu harap kamu dapat melengkapkan latihan dalam buku proses sains di muka surat 123 dan 124.